Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, saya mohon menjawab soalan ini bersekali dengan 5 lagi soalan yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu soalan daripada Yang Berhormat Merbuk bernombor 44, Yang Berhormat Pokok Sena nombor 73, Yang Berhormat Papar nombor 74, Yang Berhormat Kota Kinabalu 84 dan Yang Berhormat Kepung nombor 85, kerana menyentuh isu yang hampir sama. Silakan. Dia panjang sikit Tuan Presiden. Ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman dari Yang Berhormat, purata keperluan ayam dalam negara adalah sebanyak 2.09 juta ekor yang bersamaan dengan 3,762 metrik tan sehari, ataupun 62.9 juta ekor yang bersamaan dengan 113 metrik tan sebulan. Data pengeluaran ayam yang dikeluarkan oleh Jabatan Veterina pada bulan Oktober tahun 2021 adalah sebanyak 52 juta ekor, menurun kepada 51.4 juta ekor pada bulan November tahun 2021. Manakala pengeluaran ayam bagi bulan Disember tahun 2021 adalah sebanyak 61.1 juta ekor berbanding 62.9 juta ekor mengikut keperluan sebenar. Di sini ada shortfall dia. Ini menunjukkan terdapat kekurangan bekalan di pasaran. Antara faktor yang menyebabkan berlaku penurunan bekalan ayam adalah seperti berikut. Pertamanya, pengurangan pengeluaran ayam oleh pihak industri bagi mengelak kerugian berikutan peningkatan kos operasi pengeluaran ayam. Kos makanan ternakan ayam menyumbang kepada 70% daripada kos pengeluaran. Komposisi makanan ayam terdiri daripada bahan mentah utama, iaitu jagung sebagai sumber karbohidrat dan soya bean meal SBM bagi sumber protein. Bagi bulan Mac 2022, harga jagung telah meningkat sebanyak 110.99% kepada RM1,920 setan berbanding RM910 setan pada Januari 2020. Manakala harga SBM telah meningkat sebanyak 83.45% kepada RM3,070 setan pada bulan Mac tahun 2022 berbanding RM1,673 setan pada bulan Januari tahun 2020. Kenaikan harga import bahan mentah ini disebabkan oleh kenaikan harga pasaran dunia dan kadar tukaran mata wang di luar kawalan pengimport. Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan harga ayam adalah peningkatan kos operasi di sepanjang rantaian seperti kos logistik, kos pekerja dan kadar tukaran mata wang asing. Keduanya, peningkatan permintaan yang mendadak berkaitan dengan pembukaan semula sektor ekonomi, terutamanya perhotelan, restoran dan catering pasca PKP mulai Oktober tahun 2021. Ketiganya, kerana bencana banjir yang pada penghujung 2021 yang menjejaskan industri ternakan. Keempatnya, pengurangan kemasukan anak ayam oleh pihak industri semasa musim hujan bagi mengurangkan risiko penyakit berjangkit seperti sampar ayam. Bagi memenuhi permintaan tempatan serta meringankan beban penternak, kerajaan melaksanakan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pertamanya memberi kebenaran mengimport AP kepada 36 buah syarikat untuk mengimport ayam sebanyak 36,000 metrik tan bagi tempoh Disember 2021 hingga Mei tahun 2022 tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Keduanya, memberi subsidi sebanyak 60 sen sekilo pada harga borong ayam hidup di ladang dan 5 sen bagi telur grade A, B dan C yang bermula pada 5 Februari hingga 5 Jun tahun 2022. Pusat ini dijangka memberi manfaat kepada 2,061 penternak ayam pedaging dan 194 penternak ayam penelur. Rakyat pula dapat menikmati harga ayam bulat lebih rendah, iaitu RM8.90 sekilo dan harga telur antara 39 sen hingga 43 sen sebiji mengikut grade. Jumlah keseluruhan subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah sebanyak RM528 juta. Permohonan subsidi telah dibuka mulai 28 Februari hingga 6 Jun tahun 2022 melalui DVS Negeri. Untuk mendapatkan bantuan subsidi tersebut,
penternak perlu mengemukakan permohonan melalui borang yang boleh didapati di laman Sesawang DVS. Untuk jangka panjang, pertamanya mengurangkan kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% menerusi inisiatif penanaman jagung bijian dalam negara yang berkeluasan sehingga 80,000 hektar dengan sasaran pengeluaran jagung bijian tempatan sebanyak 1.44 juta metrik tan menjelang tahun 2033. Panjang jawapan tu ni, Timbalan. Ada soalan tambahan. Boleh, pasal ni 5 soalan saya jawab sekali. Boleh? Jemput. Sila, Macang, soalan tambahan yang pertama. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Timbalan Menteri Yang Berhormat menjelaskan tadi terdapat tren menurun di dalam pengeluaran bekalan ayam yang diusahakan oleh pengusaha tempatan. Apakah jaminan kerajaan kerana Ramadan dan sudah tentulah Aidilfitri tak lama lagi untuk kita memastikan bekalan ayam ini mencukupi dengan harga yang terkawal, kerana kita bimbang apabila permintaan melebihi daripada pengeluaran, sudah tentu harga ayam akan meningkat. Dan juga akibat daripada kenaikan harga ayam ini adalah sudah tentu kerana bekalan makanannya tinggi daripada RM80 untuk 50 kilogram. Sekarang ini dah sampai RM130-140 untuk 50 kilogram satu beg. Jadi adakah pihak kerajaan menjalankan usaha untuk memastikan sumber bekalan makanan ini diusahakan atau dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha tempatan yang sudah tentu kosnya lebih murah untuk dibekalkan kepada penternak-penternak ayam ini? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Untuk Pelamuan Yang Berhormat, tren menurun ni seperti saya sebut tadi, ia berlaku sejak daripada bulan Oktober tahun lalu semasa PKP. Apabila ekonomi dibuka selepas kita melepaskan PKP, kala itulah keperluan terus mendadak. Bahkan pada ketika itu pengeluaran terus takat-takat yang ada kerana tiada permintaan pada masa PKP. Apabila ekonomi dibuka, permintaan mendadak. Jadi untuk mereka menyediakan seperti apa yang diperlukan adalah mengambil masa yang panjang. Bahkan untuk bulan Ramadan ni kita menjangka insya-Allah bekalan adalah mencukupi dan keadaan yang stabil. Dan pada ketika ini yang sama Yang Ketua, kerajaan telah melalui satu pendekatan, iaitu membenarkan untuk kita import ayam bulat daripada luar negara sebanyak 10,000 metrik tan. Tapi malangnya setakat ini kita hanya berupaya mendapatnya 4,500 metrik tan sahaja. Dan dalam masa yang sama, kerajaan memberikan subsidi yang berjumlah sebanyak 528 juta yang meliputi 60 sen sekilo untuk ayam dan juga 5 sen untuk sebiji telur. Jadi keseluruhannya adalah 528 juta ringgit untuk kepada penternak-penternak yang terbeban kerana peningkatan kos pengeluaran kerana daripada kos makanan ternakan ayam. Selepas itu kita membenarkan juga dalam masa yang sama, selain daripadanya kita buat pinjaman mudah iaitu soft loan daripada Agrobank. Terima kasih Tuan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua. Soalan singkat. Saya tengok Bukit Bintang awal-awal dah booking dah. Sila, Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan. Apakah usaha Kementerian untuk menggalakkan petani dan peladang kita mengeluarkan makanan tetap sendiri dan tidak bergantung pada dedak import? Minta jawapan. Terima kasih. Sila, Yang Menteri, 1 minit. Kita menyedari tentang masalah yang sedang kita hadapi pada ketika ini kerana kita terpaksa mengimport jagung dan juga soybean. Jagung adalah untuk karbohidrat, sementara soybean SBM ni adalah untuk protein. Jadi kedua-dua ni yang kita import, bukan sahaja harga import yang cukup meningkat pada ketika ini, bahkan harga logistik juga meningkat. Dan pada ketika ini kerajaan mengambil pendekatan selain daripada kita mengeluarkan makanan sendiri daripada melalui PKC dan kita yakin dan pendekatan tersebut dan mengambil pendekatan untuk menanam jagung sendiri. Jadi mungkin ini satu daripada jalan keluar
untuk kita mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan. Berbuk, satu lagi soalan. Satu lagi soalan tambahan. Penting. Sikit. Ruang soalan tambahan Sikit. ketiga, saya bagi wanita lah. Sila merebut. Terima kasih. Okey, Menteri, tadi Menteri ada sebutkan bahawa isu dedak ni memang isu adalah masalah utama. Jadi saya sebenarnya sebelum ni pernah bertanyakan, adakah kita boleh menggunakan sistem makanan yang telah dibuat kajian oleh USM sendiri bahawa benda itu jauh lebih baik untuk ayam yang sedia ada ini. Jadi adakah kita, kalau kita ada sebut kita ada jasa baru untuk penanaman jagung, tetapi boleh tak kita segera bertukar Menteri, sebab Menteri tadi sebut kata kita nak gunakan kaedah lain. Jadi saya cadangkan kalau kita ada pendekatan lain untuk kita menyelesaikan masalah makanan ayam, sebab itu adalah isu utama, sebab dia 70% daripada kos operasi untuk kita menternak ayam ni. Terima kasih. Masih merebut. Sila, Tuan Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk maklumat yang berhormat, seperti yang saya sebut tadi, keperluan kita sehari adalah 3 juta ekor. Kalau untuk sisa makanan memang tidak mencukupi. Kita cakap sisa makanan ini untuk belaan macam di kampung-kampung, mungkin. Tetapi apa yang saya sebut tadi, kita telah mendapat satu penemuan baru tentang PKC yang kita keluarkan hasil daripada apabila kita proses daripada kelapa sawit tadi. PKC ini memang available in our country, memang ada. Jadi kita dapati ianya mengandungi perkara-perkara yang kita telah sebutkan untuk keperluan makanan ternakan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu